Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Daniel Danish dari kelas 4 Ibnu Nafis. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang pelajaran 8 iaitu hindari dosa-dosa besar. So let's go. Berikut merupakan hadis yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Hadis ini membawa maksud jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara itu?" Baginda bersabda, "Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran, dan makan riba, dan makan harta anak yatim, dan lari daripada medan peperangan, dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat." Jadi berdasarkan hadis tersebut, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 7 dosa besar yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ataupun khazaf. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari daripada medan peperangan. Dan yang terakhir, sihir. Kita pergi yang pertama, iaitu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah terbahagi kepada dua, iaitu jali, nyata, dan khafi, tersembunyi. Syirik jali ataupun nyata bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pada zat, sifat. Sebagai contoh, yang paling jelas menyembah berhala dan meyakini alam dikuasai selain oleh Allah. Kesannya, ia akan mengakibatkan akidah kita rosak. Syirik khafi pula ataupun tersembunyi bermaksud melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Sebagai contoh, solat kerana mengharapkan pujian manusia, iaitu riya. Hal ini akan merosakkan pahala amalan kita. Yang kedua pula ialah sihir. Sihir bermaksud perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Sebagai contoh, santau, pukau, minyak pengasih dan pelaris. Kesannya akan mengakibatkan kesakitan tubuh badan, mencetuskan pergaduhan, porak-poranda rumah tangga, dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, menuduh perempuan beriman dan suci berzina ataupun khazaf, yang bermaksud menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Sebagai contoh, percakapan atau pertuduhan yang jelas, "Kamu telah berzina," atau memanggil seseorang "wahai penzina." Kesannya ini akan menjatuhkan maruah seseorang dan mencetuskan perbalahan. Kemudian, membunuh bermaksud perbuatan yang menghilangkan nyawa orang. Sebagai contoh, tembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, dan meletakkan racun di dalam makanan atau minuman. Kesannya akan menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan dan porak-porandakan kehidupan masyarakat. Yang kelima, makan riba. Bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Sebagai contoh, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Kesannya akan mengakibatkan penindasan dan melumpuhkan ekonomi umat Islam. Yang keenam, makan harta anak yatim. Bermaksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, membelanjakan untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebihan. Selain itu, menyalahgunakan harta anak yatim. Kesannya akan mengakibatkan penindasan dan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Dan yang terakhir ialah lari daripada medan peperangan. Bermaksud meninggalkan medan peperangan ketika menghadapi musuh. Sebagai contoh, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh dan enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesannya, keselamatan umat Islam dan negara terancam dan negara akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Jadi itulah 7 dosa besar terdapat dalam hadis, dan
Ini merupakan pengajaran daripada hadis. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana perbuatan syirik ini boleh merosakkan akidah. Kita juga hendaklah menghindari diri daripada perbuatan membunuh kerana melanggar hak asasi manusia. Selain itu, kita juga hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Selain itu, kita perlulah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan dan akhir sekali, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara.